الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Yang dikasihi saudara pengacara majlis, yang dihormati, yang berbahagia Tuan Pengerusi kepada Surau Al-Mukhlisin ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fauzi, berserta dengan teman-teman aljatan kuasa di bawah pimpinan beliau. Saya dengar tadi bahawa ada 2 biro, tak berapa banyak biro yang telah ditubuhkan untuk membantu surau ini dapat dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Kepada saudara-saudara dan teman-teman, bila saya melangkah saja masuk kemari tadi, teman-teman memperkenalkan diri dan pernah kenal saya 20 tahun yang lalu, ada yang 15 tahun yang lalu, ada yang 18 tahun yang lalu. Bertemulah dekat saya dengan saudara Hamsan teman yang mengingatkan sejak tahun 80-an lagi tuan-tuan, di Pulau Pol saya memimpin Qiyamul Lail ketika itu. Itu yang dirujukkan kepada saya. Saya dah lupa, memang dah lupa. Tapi Alhamdulillah teman-teman yang datang mungkin macam ada ingat lupa. Tapi apa pun jumpa dengan tuan-tuan ni bukan di supermarket. Saya tidak jumpa tuan-tuan di Tesco, tak jumpa tuan-tuan di Econsave, tak jumpa tuan-tuan di Maidin pun. Tapi saya jumpa dengan tuan-tuan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah lagi pertemuan yang lebih murni, yang lebih cantik, yang lebih mulia, yang lebih agung daripada 2 insan ditemukan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Saudara, salah satu ciri ahli syurga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan antara ciri-ciri yang disebut, beberapa ciri, banyak ciri tentang ahli syurga ni. Antaranya yang disebutkan, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang kasihkan Allah. Saya yakin saudara-saudara dan puan-puan semua sini kasihkan Allah. Memang kita kasihkan suami, tapi jangan kasihkan suami melebihi kasih kita kepada Allah. Nanti begitu pada masa kita baca ayat itu. Kita kasihkan mak ni to us, to everybody is everything, almost everything. Tetapi kasihkan mak ada batasnya. Kasih Allah tak ada batas. Kita kasihkan kerja kita. Tuan-tuan bertolak, saya tak tahu pukul berapa pagi naik motosikal dengannya. Ada kereta, simpan kereta naik motosikal pasal jalan tu crowded. Agaknya mungkin 6.30 tolak dah kot. Kalau pukul 7 suku tolak dah lewat kot. Tapi apa yang saya nak sebutkan, kita bertolak pagi sayang kerja kita. Naik pangkat. Macam sahabat saya naik pangkat berapa kali saya pun tak tahu dah. Sudah hamsan kita. Kita sayangkan kerja, tumpukan masa sepenuhnya pada kerja. Tapi kita tinggalkan Allah. Allah kata fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Apa kata Allah? Tunggu sehingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang fasik seperti itu.
Bangun pagi-pagi, start motosikal, pergi kerja, tak singgah surau, tak rokok, tak sujud, berterusan, fasik. Jadi saudara, orang yang fasik di kerak neraka itu nanti orang yang munafik. Atas kerak itu nanti orang yang fasik. Sebab itu tak mintalah kita, saya, tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah apapun agenda kita dalam hidup ini, Allah yang pertama, Nabi Muhammad yang kedua. Bagi saya, mak saya, ayah saya yang masih hidup, yang tidak lagi, yang telah pergi bertemu Allah. Bagi perempuan di sana, suami itu dah ranking ketiga dah. Allah, Rasul, suami. Bagi saya, Allah, Rasul, mak saya, bapak saya. Jadi saudara yang saya muliakan sekalian, saya datang di sini. This is not the first time I'm coming here. Saya ada sahabat dekat sini juga. Tapi ke surau ni saya tidak tahu, surau ni baru 4 tahun dulu. Mungkin saya dah datang ke sini lebih daripada 4 tahun yang lalu. Tapi apa yang saya nak tengok tuan-tuan, saya sebutkan saya dulu waktu macam umur saudara, ada early 30s or late 30s, kami buka satu tempat di Petaling Jaya namanya Damansara Utama. Sebelah Damansara Utama, Damansara Jaya. Sebelah tu tuan-tuan, tempat yang dipanggil Taman Tun Dr. Ismail. Tempat itulah yang saya tinggal sekarang. Dulu saya tinggal di Damansara Utama. Masa itu tuan-tuan, exactly ketika itu waktu saya berumur 30-an, 40-an, macam saudara dekat sini. Tapi kita nak bina satu masjid dulu tuan-tuan. Nak bina satu masjid, Masya Allah, it took us about 5 to 6 years to erect a mosque. Dekat sini saya beritahu dalam 2-3 tahun dah pun terbangun indah. Dekat-dekat juga 1 juta tuan-tuan. Bangunan utamanya pun disebut 500 juta, 500 ribu. Bangunan di depan, bangunan di belakang, ada lagi extension di kanan dan kiri dan sebagainya. Masya Allah. Tapi kalau bangunan yang ini dalam komuniti yang macam ini, tuan-tuan asingkan dalam hidup, pasti, dengan cakap saya pasti, Allah asingkan saudara dalam kehidupan di dunia dan akhirat. If you are isolating this small building, not small, medium size surau ini, kita isolate dia, you will be isolated by God when you face Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kawan kita, teman kita, sahabat kita, tempat kita, aktiviti kita, jiwa kita, hati kita, surau Al-Mukhlisin. Sifat ahli syurga yang kedua, saya nak sebut gitu-gitu je, sebut gitu-gitu aja. Malu nak sebut ni depan Ustaz Fauzi ni. Tuan-tuan apa? Satu lagi sifat ahli syurga disebut rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Siapa dia? Mereka yang hati mereka selalu terikat dan rindu kepada masjid. Bukan senang nak tanam sifat rindu, kan? Datang sebulan sekali dekat sini, you can never develop kerinduan itu. You can never. Datang masa sembahyang raya haji dan sembahyang raya fitrah saja, lagilah. Saudara datang cultural, for cultural reason, not for religious reason. Pasal isteri dah belikan baju Melayu sepasang, samping cantik, nak kenakan pakaian, takkan nak duduk rumah je. Datanglah ke surau, berjalanlah ke surau dengan anak-anak dan sebagainya, sedondong dengan anak-anak dengan isteri. Itu budaya. Tapi apa yang saya nak sebut saudara, nak melahirkan satu kerinduan ini, mestilah ada beberapa perkara. Yang pertama, proximity.
Proximity maknanya walaupun kita jauh. Sejauh-jauhnya kat sini berapa kilometer? Sejauh-jauhnya teman yang sepatutnya menjadi ahli karya, anak-anak karya kepada surau ini. Sejauh-jauhnya berapa kilometer? Sejauh-jauhnya 0,5 kilometer je. 500 meter. 500 meter dalam keadaan sekarang ini, tuan-tuan dan puan, saya dalam 8 hari yang lepas berada di Johor Bahru. 5 hari 6 malam kita berada di Johor Bahru. Duduk di satu tempat betul-betul in the heart of Johor Bahru. Pagi-pagi saya dengar laungan azan. Punya banyaknya masjid, punya banyaknya surau. Sahut menyahut, sahut menyahut, sahut menyahut, sahut menyahut, sahut menyahut, sahut menyahut. Saya diminta pergi kuliah subuh, kuliah duha di salah satu masjid yang berada di situ. Begitulah sahut menyahutnya. Dan menyebutkan perkataan sahut menyahutnya bukan sebarang-barang perkataan. Bukan perkataan yang dipilih ataupun secara random disebut. Tapi perkataan itu turun daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Perkataan itulah yang dilaungkan oleh Bilal bin Rabah, yang dilaungkan oleh azan yang kedua Nabi Abdullah bin Maktum. Apa perkataannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan tadi muazzin melaungkan, Masya Allah, berkekal. Begitulah yang dilaungkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Adakah kita membesarkan Allah ketika itu? Kita nak jawab ini sebab soalan ini nanti tertumpu kepada diri kita nak jadi Muslim, mempunyai personality Muslim. Saya yakin ada di antara kita, wallahu alam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengan anak, dengan isteri masuk kereta. Tuan-tuan, nak pergi, saya tak tahu mana tempat yang terdekat. Malam ni kita nak makan ikan steam di kedai Tom Yam. Saya dah tengok dengan mata kepala saya dah hidup dalam tuan-tuan ni. There are people during the time of azan baru keluar rumah dengan anak, dengan isteri berlengkau begitu, bawa pergi makan. Time azan maghrib. Saudara, saya nak sebut fenomena ini bukan asing kepada kita. Fenomena orang tak datang masjid tidak asing, orang tak salat tak asing, orang tak jaga waktu 5 waktu 1 hari semalam tidak asing. Dalam pencampuran saya dengan masyarakat selama 40 tahun, tak ada 5% anak-anak muda kita yang menjaga salat 5 waktu 1 hari 1 malam. Tak ada 5%. Tak percaya kita buat kajian. Terus kita jauh lah anak kita aja lah. Berapa orang anak-anak yang betul subuh salat subuh, zuhur salat zuhur, asar salat asar, maghrib salat maghrib, isyak salat isyak, subuh semula salat subuh semula. Dengan salat yang ada roh, yang ada makna. Dengan wuduk yang ada roh, yang ada makna. Dan kalau dapat dibuat di surau Al-Mukhsi. Boleh semayang di rumah. Tapi kenapa Nabi kata, wahai pemuda-pemuda, engkau himpunkan banyak kayu-kayu. Nak buat apa? Himpunkan banyak kayu-kayu, dihimpunkan di depan Masjid Nabawi. Himpun kayu-kayu, berbukit-bukit kayu dihimpunkan. Apa nak buat? Mari kita ambil kayu-kayu itu, kita bakar rumah-rumah orang yang tidak hadir ke masjid. Bukan bakar rumahnya saja, dengan orang-orangnya sekali dibakar. Itu dalam hadis, betul dibaca. Berapa banyak rumah yang kena bakar hari tuan-tuan. Kita ada banglo di ujung sana. Kita ada Samidi di sini. Kita ada link houses over here. Agak-agak berapa lama
padamkan rumah itu. Betul saudara? Sebab itu Nabi Muhammad SAW menunjukkan contoh kepada kita sebagai Muslim personality yang berpegang kepada Islam. Nabi di hujung-hujung hayat baginda berada dalam keadaan yang agak sakit berat. Aisyah radhiyallahu anha dalam satu hadis meriwayatkan, aku tak pernah lihat ada orang yang di hujungnya sakit begitu berat sebagaimana ayahandaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sakit berat tuan-tuan puan, dia minta dipapah. Bila papah tu dua sahabat papah Nabi. Papah jatuh. Ada hadis, ada ulasan sampai 3 kali jatuh. Papah jatuh, papah jatuh. Tapi Nabi terus juga ke masjid. Sampai ke masjid angkat tangan, ya Abu Bakar, kau lah imamkan salat. Nabi maksum, puan-puan, Nabi maksum. Nabi is a being who is sinless. Nabi tak ada dosa. Nabi, hati Nabi dibandingkan dengan hati Hasan Ali. Hasan Ali ni sampai tak ada tempat nak nampak yang putih dah. Hati Nabi putih melepak. Not even a dot, not even one black dot. Tapi kenapa dia bersusah-susah begitu? Malamnya dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bila sahabat menanyakan, companions were very curious. Macam mana cara ni sembahyang Nabi waktu malamnya, tahajudnya. Ditanyakan sahabat kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana salat Nabi waktu tahajud? Aisyah melaporkan, aku di antara orang yang hampir setiap malam dekat dengan Nabi. Waktu sujudnya, aku merasakan Nabi terlalu lama di sujud, dan aku dengar daripada dada baginda, dada ni bunyi macam-macam air yang menggelegam, seolah-olah kawah yang dibubuhkan air dan diunggul dengan api yang marak begitu, menggelegam. Begitulah bunyi dada Nabi Muhammad SAW sewaktu sujud baginda. Apa Aisyah kata lagi? Dan aku dengar very clearly Nabi mengulang-ulang perkataan dalam sujudnya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dan bila Nabi bangun, kata Aisyah daripada tempat duduknya, tempat sujudnya, aku saksikan tempat sujud baginda banjir dengan air mata baginda, banjir dengan air mata baginda. Tuan-tuan, dalam hadis banyak cerita Nabi nangis. Banyak. A lot of hadis telling us Prophet used to be crying and crying and crying and crying. Nangis, 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 nangis. Memikirkan umat di Taman Pelangi ini. Kau tak datang masjid, kau tak salat, kau tak didik isterinya, kau tak didik anak-anaknya, kau tak sebut nama Allah, kau tak muliakan Nabi dalam rumahnya. Rumah tak berapa besar pun, agaknya lebar rumah dekat sini 22 kaki, panjangnya dalam 75 kaki. Betul kan? Betul. Kita lebih kurang lah, itulah lebih kurang. Itu pun harga dia sekarang dekat 485,000 lah. Saudara, rumah kita 22 kaki kali 75 kaki, anak 3 orang, mak dan bapa, tak tertegal tiang kepada agama solat, tak tertegal solat. Macam mana kita nak fikir masyarakat yang lebih luas? Macam mana kita nak fikir unit yang namanya states, unit yang namanya federal, unit yang namanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rumah kita 22 kaki kali 75 kaki, kita beli masa itu agaknya dalam 300,000 ketika itu. Tak tertegak, agama tak tertegak. Masuk rumah kita tak ada roh agama. Karena perkataan salam, assalamualaikum, saya yakin mungkin ada minta maaf muslimat-muslimat di sini tak pernah bagi salam kepada suami. Bayang tuan-tuan. Tak pernah dalam perjalanan hidup perkahwinan Khadijah, Aisyah, Umi Salamah yang mereka tidak memberi salam dan menjawab salam yang disalamkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan, dalam hadis, kalau kita masuk rumah kita, dah tentu dah rumah tu tak ada orang, isteri balik kampung kita hantar cuti sekolah, anak pun balik kampung, tinggal kita saja kat sini. Masuk rumah, buka pintu, assalamualaikum. Dalam hadis pun sebutlah assalamualaikum. Kalau isteri tak bagi salam kepada suami, tak bagi salam kepada penghuni rumah itu, sayang tuan-tuan, sayang. Kita datang, orang yang mempunyai personaliti muslim masuk dalam rumah, ada ulasan mengatakan 70,000 malaikat di belakang kita mengiringi kita masuk ke rumah itu. Bayang tuan-tuan dan puan, kalau misalnya orang alim dalam datang masuk ke rumah kita ni, berapa puluh ribu pula malaikat yang mengiringi mereka, yang kita tak nampak. Dan antara selang-selang jalan mereka, mereka sebutkan subhanallah, subhanallah. Antaranya disebut, ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah. Sebab itu Nabi, tuan-tuan, tentang salam ni, waktu Nabi berhijrah daripada Makkah ke Madinah, sampai di pinggiran Madinah, tak masuk lagi dalam betul-betul Madinah. Madinah punya enclave, tak masuk lagi dalam precinct Madinah. Kalau precinct, saya tengok tadi ada precinct. Nabi masih di atas unta, masih di atas kuda. Ada riwayat kata unta, ada riwayat kata kuda. Tunggangan Nabi terakhir apabila tiba di Madinah. Dari atas untanya, Nabi memandang orang Muhajirin, orang Ansar, terutamanya orang Ansar, yang begitu gembira menyambut ketibaan Nabi Muhammad SAW daripada Makkah hijrah. Mereka pun melakukan Tala'al badru alaina. Ya, anak-anak kita lakukan itu. Habis Nabi pertama kalinya berucap, memandang orang Ansar dan Muhajirin. Apa Nabi kata? Ya ayuhan nas, abshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. 4 perkara. Yang pertama, wahai orang-orang Mekah, orang Madinah, abshus salam, sebarkan salam. Lepas ini tuan-tuan, aku tak guna ceramah saya ini. Ceramah saya ini, when it is finished, it must be followed by action. You have got to somehow to draw with the wife and juga with your husband together, sit down, discuss apa nak buat berikutan daripada ceramah tadi. Kalau tidak, tuan-tuan, saya tengok orang-orang dah dengar ceramah ni 40 tahun tuan-tuan, tapi baca Fatihah tak betul lagi. 40 tahun tak ada macam tuan imam. Siapa imam dia tadi? Oh, tak betul ini tuan-tuan, ini kelas A, ini kelas A. Bagus tu, letaknya bagus. Dia punya speed ni, kalau terawih dia punya speed ni, dia punya intonasinya bagus, dia punya lontaran suaranya bagus, dia punya makhrajnya bagus, fasahahnya bagus, tajwidnya bagus.
dan saudara bernasib baik diimamkan oleh anak muda ini. Kalau di kampung-kampung kita, Kedah ke, Terengganu ke, Johor ke, termalah yang tua-tua imam umur 70, 80, susah nak dapat boleh. Kan kita ada imam ini, kita ada tempat bangunan macam ini, kita ada suasana yang sangat, Masya Allah, suasana so kondusif. Apalagi tuan-tuan nak, untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Nabi Muhammad, menanam satu kerinduan kepada Nabi Muhammad. Tuan-tuan nak yang macam mana lagi? Tuan-tuan nak setting yang macam mana lagi? What sort of ecosystem are you looking for? Apa ni ekosistemnya? Cantik, kuning diraja, saudara. Tengok ini uniform, uniform. Uniform tuan-tuan. Ini mana punya designer ni tuan? Ini butik mana ni? Ini butik punya ni. Yang memakai pun nampak garam lah. Saudara yang macam saya, tadi disebutkan sebagai personality Muslim yang keluar daripada kita kepada sahabat tu dah secondary, primary-nya kepada suami, kepada mak, kepada ayah, kepada anak, kepada seluruh anggota keluarga kita. Afsyus salam, sebarkan salam. Oh, tuan-tuan, kalau betul-betul tu sebarkan salam, mulai hari ini tak pernah bagi salam. Perempuan dah kahwin 13 tahun kan ya, tak pernah sekali pun bagi salam. Hasil daripada mendengar sedikit celoteh saya ini, cubalah beranikan diri. Besok nak melepaskan suami nak pergi pasar ke, suami nak pergi main, saya ada main golf. Ada nampak gaya-gaya duduk tu, gaya-gaya nak tee off juga tu. Jadi saudara, bagi salam dekat dia. Kalau suami ni afdal bukan sebut, yang afdalnya pegang tangan. Saya dengan mak saya yang afdalnya pegang tangan, yang afdalnya saya dakap, yang afdalnya saya cium dahinya untuk mak saya. Tapi ini tak berlaku. Saya nak tanya puan, when was the last time anak kita salam kita, cium tangan kita, dakap tubuh kita, cium dahi kita, bisik di telinga kita, Mama I love you, Mama I love you, Mama. Bila? Kalau tak ada, tuan-tuan, satu kerugian besar, kerugian yang amat besar. Hari-hari berlalu, tuan-tuan, catatan untung tak ada, plus sign tak ada, semua minus. Saudara-saudara, tadi saya mengatakan, balik kita membicarakan tentang Muslim personality. Siapa dia Muslim personality? Siapa dia manusia yang kita boleh namakan kamu mempunyai personality yang boleh disebut sebagai Muslim personality? Personality Muslim. Dan dalam ayat yang saya baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim, ingatkan lagi ayat ini. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau misalnya Tuan Imam ni baca, memang saya ni yang dah suara dia punya vocal cord dia dah tahu betul lah. Tapi kalau Imam menilai, saya tak tahu macam mana dia punya lenggu, gaya menyebutkan tentang gambaran Muslim personality. Siapa dia Muslim personality?
mereka yang apabila disebutkan nama Allah, mereka yang diberitahu tentang Allah, mereka yang diceritakan tentang kekuasaan kehebatan Allah, mereka yang dibentangkan tentang kehebatan Allah, mereka yang telah diserukan kepada mereka tentang nama Allah Subhanahu wa taala, apa jadi kepada mereka? Gemetar tubuh badan mereka, takut, mereka takut, mereka takut. Sayyidina Ali karramallahu wajhah disebut bila mendengar azan, tuan-tuan, azan Allahu akbar, Allahu akbar, sebut aja Allahu akbar, nak masuk kali yang kedua sebut Allahu akbar, Sayyidina Ali jatuh tergolek, tuan-tuan. Dibangunkan oleh kawan sahabat dia, kenapa Ali, kenapa kau jatuh, kenapa kau berpeluh-peluh ni, masalah apa? Aku bimbang, seruan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tapi aku tidak mampu ketika ini untuk membesarkan Allah sebagaimana Allah patut dibesarkan. Itu Sayyidina Ali. Tuan-tuan bayang macam ni, anak muda Sayyidina Ali ni, tuan-tuan, kunci kepada khazanah ilmu. Sayyidina Ali kunci kepada khazanah ilmu. And yet he's so pious. Kita ni relax saja dengan Allah Akbar, Allah Akbar. Kadang-kadang kita bercakap pun, waktu tengah azan kita cakap dengan suami, cakap cerita. Ada anak kita pula azan dia padam terus. Syuk. Tuan-tuan, bapa ada kat sebelah tu tak adalah tegur, tak tegur perbuatan anak datang, anak perempuan datang nak juga kepada drama dia tu. Syuk. Inilah yang berlaku dalam hidup kita. Saya tak boleh sorokkan kelakuan ini. Hari-hari kita tengok. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hati mereka takut kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bila dibacakan ayat-ayat Allah macam salat tadi. Rakaat yang pertama suratul Baqarah, cerita tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rakaat yang kedua tadi ialah dalam surah Al-Jumu'ah. Bayang, tuan-tuan. Bayang, bila dibacakan ayat-ayat Allah macam tadi, dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah-tambah iman mereka. Saudara-saudara, zaman sahabat ini kita kena bacalah buku-buku, banyak buku-buku tentang sahabat ni. Dia kepingin Rasulullah SAW. Baca, beli, baca. Korang kan tengok TV tu, korang kan. Saya belum pernah tengok TV ni, tengok drama ni lebih daripada 5 minit katalah. I feel so guilty sitting in front of TV and watching those things. Maybe because of age. Tapi sudah tengok drama semua channel, Ustaz, semua channel sebelum maghrib drama, azan sekejap, drama balik. Ketika selepas azan itu, itulah climaxnya. Yang isteri kita, anak perempuan kita, anak lelaki kita tak gerak di situ, tuan-tuan. Because waiting for the climax, whatever to the plot of the story. Betul tak? Akhirnya tinggal maghrib, tak terasa apa pun. Akhirnya kalau semayang pun lewat maghrib, sebahagiannya dah isya dah. Usalli fardhu maghribi rakaatain, salah rakaatin ada lillahi ta'ala, Allahu akbar. Azan dah, separuhnya dah isya. Macam mana? Suami tegur, anak sulung kita tegur,
Kalau ada anak kita yang senda pun tak mampu nak tegur. Pasal bapa dia serius, bapa serius. How can I tell my father is so serious? Kesian anak-anak kita, kadang-kadang kita dah pergi asrama. Saya pun dulu belajar di asrama penuh, sekolah asrama penuh saya kan. Jadi saya tahu kesedaran agama. Memanglah ayah saya didik saya. Ayah saya guru agama, ayah saya imam, ayah saya guru Quran, mak saya guru Quran. Jadi kita dididik sedemikian rupa. Jadi bila pergi asrama, dapat lagi tuan-tuan. Bukan saja didikan itu, asrama berikan saya satu perspektif. Perspektif apa nama tuan-tuan? Apa yang tajdid? Tajdid ni pembaruan, kerja-kerja untuk agama. Harakah. Pergerakan dalam harakah Islamiah. Itu yang diberi kepada saya. Belajar di luar negara, dengan orang Palestinian, kawan saya Palestinian, Jordanian. Jadi masuk sikit semangat perjuangan untuk agama. Saya bukan nak nunjuk diri, tak ada sebab saya nak nunjuk diri. Saya bagi ceramah ni tuan-tuan, almost every night, almost. Hari Sabtu, hari Ahad, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah subuh, kuliah duha. Petang kadang-kadang ada parenting petang. Biasanya wanita-wanita, anak-anak ada petang, dan malam kuliah maghrib. Itu yang membawa saya 5 hari 6 malam di Johor Bahru. Besok selepas ini kami ke Ipoh, kami ke Menggelembung, kami ke Dumut selama 5 hari 6 malam. Setiap malam without fail. I am 72 years old. Saudara, bukanlah katakan kalau saya 72 tahun patutnya mati dah. Tapi masih lagi dapat digerakkan Allah, gerakan kaki saya. Macam mana saudara yang 30-an, 40-an di sini? Saya ni ustaz, speciality saya Master's PhD dalam urban science. Saya belajar di Amerika Tuhan. Master saya di University of Pittsburgh, Pennsylvania. PhD saya di University of Wisconsin, Madison, USA. Profesor saya tak pernah cerita kebesaran Allah, tak pernah. Profesor saya tak pernah sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profesor saya tak pernah sebut soal sembahyang, soal haji, soal zakat, tak pernah pun. Jadilah saya seorang urban scientist. Tapi tuan-tuan, bolehkah saya bertemu dengan Allah bahawa degree urban science saya itu? That is the big question. Can I just present to God all the degrees that I have that related to urban science? Saya bawa tuan-tuan degree urban science, berjumpa dengan Allah. Ini Allah. Aku belajar 24 tahun, ya Allah. Ini dia. Tapi Allah kata, dalam agama aku untuk menjadi manusia personality muslim yang patut berjumpa dengan aku, ada 3 tiang ilmunya yang mesti ada. Dalam tiang 3 itu tak ada urban science, tak ada. Apa yang pertama? Aqidah. Itulah ilmu tauhid. Kalau ada peringkat umum 40-50 ni tuan-tuan tak dapat lagi menerangkan apa dia tauhid rububiyah, apa dia tauhid uluhiyah. Berat tuan-tuan. Serius. Bukan nak mendalam macam ustaz, bukan. At least you got the glimpse of it. Yang kedua tiangnya ialah syariah. Aqidah, syariah. Dan yang ketiga, of course, akhlak.
Aqidah, syariah, akhlak. Tiga-tiga combine ada pada diri seorang insan namanya Hasan Ali, bertemu dengan Allah, jadilah dia orang Islam, orang beriman, orang bertakwa, muslim, mukmin, muttaqin, muhsin. Apa nak jadi pada urban science saya? Tuan ya, I was given a scholarship by the government. Masa saya pergi, 2 orang anak. Masa dah habis, tambah seorang lagi 3 orang anak. Ketika itu Ustaz, dulu punya sistem lah tuan ya. Saya dapat allowance, isteri dapat allowance, anak dapat allowance. Ya Allah, ketika itu belajar, minta maaf saya sebut, gaji tak tentu kan, cukup dengan scholarship tu. Ketika itu sekarang tak ada dah. Jadi tuan-tuan, dekat 1 juta lebih, dekat 1,5 juta belanja untuk saya, untuk dapat urban science, menjadikan saya urban scientist. Tapi saudara, if I were to be stopping at that, macam mana saya nak bertemu dengan Allah? Macam mana saya nak menjawab Allah Subhanahu Wa Taala bila ada di alam barzah nanti? Soalan yang pertama, Marrabuka, siapa Tuhan kamu? Urban science saya tak boleh jawab tuan-tuan, tak boleh jawab. Ustaz, saya boleh merancangkan semuanya ini dengan ilmu yang saya ada untuk 20-30 tahun yang akan datang ini. Saya boleh rancangkan Ustaz. Saya ada pengalaman, saya ada ilmu untuk merancangkan itu. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bagus, itu ilmu itu bagus. Tapi tapak kepada ilmu itu, apapun ilmu, tapaknya mestilah tapak aqidah, syariah, akhlak. Aqidah, syariah, akhlak. Tapak ini saya dapat daripada ayah saya, guru Quran, imam, guru agama. Tapaknya saya dapat daripada mak saya, guru Quran. My mother has never gone to school, tak pernah pergi sekolah. Tapi bacaannya tuan-tuan, mak saya baca, tulisannya, tak pernah pergi sekolah. Mak saya orang kota Sarang Semut, orang Kedah. Kota Sarang Semut. Orang Kedah sendiri tahulah di mana kota Sarang Semut. Atas lagi kota Sarang Semut tu Salah nama dia, Salah. Pok saya orang Batu Pahat, orang Johor. Sekarang sebab itu tuan-tuan, balik tadi, mungkin saya sebut diri saya ni, I am representing a lot of other people, maybe thousands. Ada yang masters, ada PhD dalam economics, PhD dalam engineering, superlah. Tapi dengan engineering, katakanlah mechanical engineering ke electrical ke petrochemical engineering ke, takkan itu nak tunduk di depan Allah, nak jawab Marrabuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Wa ma imamuka, siapa imam kamu? Aina qiblatuka, di mana kiblat kamu? Tak ada dalam ilmu urban science, tak ada Ustaz, tak ada dalam urban science. Tak ada ilmu dalam mechanical engineering, tak ada benda itu dalam electrical engineering. Tak ada ilmu itu dalam astronomi. Tak ada ilmu itu dalam sciences, dalam medical sciences. Tak ada ilmu itu dalam pathology. Sini ada doktor kan? Ada. Tak ada ilmu itu. Tak ada ilmu itu dalam surgery. Tak ada. Tak ada ilmu itu dalam endocrine. Tak ada. Endocrinology. Tak ada. Sebab itu doktor-doktor kalau ada kat sini, Ustaz, saya ada mengasaskan yang saya pimpin selama 13 tahun. Sekarang masih berjalan lagi. Mahatafiz, namanya IQKL. IQ saja saya gunakan perkataan itu. IQKL, Institut Al-Quran Kuala Lumpur. Tempatnya di Taman Tun Dr. Ismail.
ditempatkan di 7 tingkat bangunan. Bangunan itu dihadiahkan oleh Tan Sri Syed Mokhtar. Dan saya punya tahfiz ni Jaki menjadikan model kepada mahasiswa yang ada kombinasi di antara tahfiz dengan akademik. So kita dua-dua sekali ada tahfiz dan akademik. Masa saya buat dulu 26 tahun yang lalu, tuan-tuan, dalam kepala saya sebut pada mak ayah, saya sebut pada budak-budak tu sampai sekarang. Bila saya dipanggil untuk memberikan sedikit, tuan-tuan, buat reflect apa yang berlaku 20 tahun 15 tahun yang lalu kepada IQKL, saya selalu sebut saya berhajat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala nak melahirkan engineer dalam dada mereka ada 30 juz Al-Quran. Dah ada dah, ramai dah. Doctors, specialist, katakan di specialist dalam orthopedics, masa pembelahan surgery pada orthopedics, dari 30 juz Al-Quran dalam dadanya. Bayangkan. Dan saya sudah ada orang yang macam ini, sudah ada. Katakanlah tuan-tuan, dia hafaz 30 juzuk. Dia menjadi insan-insan korporat. Dia menjadi, tuan-tuan, sekarang ni almost timbalan CEO, ataupun dipanggil COO tinggi dalam syarikat nombor 3 tu COO. Dalam hatinya mentadbirkan keuntungan dekat-dekat 1 bilion. Dalam hatinya ada 30 juzuk. Kita dapat IQKL dapat melahirkan ramai dan insan-insan seperti ini. Beza, tuan-tuan, beza. Beberapa orang menjadi senior pilots. Saya jumpa dia, doktor. Dulu kita baca cerita tentang bintang-bintang dalam Al-Quran. Masa saya menghafaz Al-Quran, dia kata, saya bawa yang paling jauhnya pada masa itu daripada London ke New York. Di bulan yang terang, suasana dekat, tuan-tuan, di alam jagat itu. Bayangkan bintang-bintang mengerlip di sana sini. Bayangkan langit yang tidak bertongkat, yang begitu tak ada, infinity, tak ada. Siapa yang menjadikannya, siapa yang menjagakannya, siapa yang menguruskannya? Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tuan, ini cerita macam mana orang dalam berdirinya, dalam duduknya, dalam baringnya melihat kejadian-kejadian Allah. Maka dia mengatakan, ini tidak sia-sia kau jadikan bulan, kau tidak sia-sia menjadikan bulan, kau tidak sia-sia menjadikan bintang, kau tidak sia-sia menjadikan seluruh sistem cakrawala. Inilah tanda-tanda kebesaran kau, wahai Allah. Inilah tanda-tanda kebesaran kau. Maka yang itu, tuan-tuan, boleh dapat membantu menyemarakkan lagi bibit-bibit api yang ada, api keimanan kita. Itulah income ceritanya yang saya baca tadi. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, balik kepada Muslim personality ini. Dia sampai buat apa biasa-biasanya, adatnya kat sini sampai buat apa. Muslim, ya, 10.30 tu tuan sambung aja lah. Kita gurau-gurau aja tuan. Saya akan berhenti dalam pukul 9.10. Ada sikit pengumuman yang saya nak buat saya dengan izin Ustaz. Balik tadi tuan-tuan, ya, saya nak ringkaskan siapa dia mukmin personality, Muslim personality. Do I have those characteristics in me? Do I have those traits in me? Adakah saya ada benda-benda itu pada diri saya? Okey.
Ambil tadi tuan-tuan, tapak ilmu yang pertama akidah. Yakin tak tuan-tuan dengan keagungan Allah? Akidahnya ialah syahadatain. Apa pun tuan-tuan mengkaji usuluddin, mengkaji tauhid, mesti permulaannya ialah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak maaf tuan-tuan, saya nak interject sikit kat sini. Ada seorang sahabat saya pun saya tak lampau kenal, saya tak kenal dia dulunya. Dia imam masjid Jalan Butang, masjid besar tu kan, dia cantik masjid tu. Jalan Butang tu, masjid wilayah Persekutuan. Dia imam yang pertama sampai dia pension dekat situ, tak payah sebut nama lah. Bagus orang ni, cukup bagus. Saudara-saudara, dia jadi imam, dia menggalikan program-program kaunseling. Dia ada satu bilik di Masjid Negara. Ada 6 bilik kaunseling. Dia kata salah satu bilik itu dialah yang jaga bilik itu. Satu lagi, tuan-tuan, dia jadi jurulika. Dia jadi jurulika. Dan dia juga mengendalikan program-program pra-perkahwinan. Dia ada program pra-perkahwinan. 2 hari ikut, hari 1 hari Ahad. Sebelum imam pun kena. Imam dah kahwin ke belum? Dah. Ya ke? Baru 16 tahun ni. Jadi apa dia kata tuan-tuan? Tadi masa saya sebut asyhadu an la ilaha illallah dan syahadatain, dia sebut waktu dia nikahkan orang profesional, lawyers, doctors dan sebagainya. Petasan dia kata syahadah pun tak lepas, dia kata. Pasal apa? Asyhadu tak betul. Asyhadu tak betul. Asyhadu tak betul. Asyhadu tak betul. Ada Allah ilah. Mana ada Allah? Itu LAW law. Betul tak? Ada lagi dia kata, ada lagi budak-budak selalu Allah tu wah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada lagi umur 27 tahun menyebut illallah. Wa asyhadu. Tak betul wa asyhadu. Ana, bukan ana. Anna. Muhammad Rasul, tak betul. Dia laju kat situ, Muhammad Rasul. Muhammad pun tak betul. Muhammad tak betul. Muhammad. Tentu kalau sebut betul dia, imam dah sebut dia. Dan bukan sebut dan Muhammad dan. Itulah yang saya belajar dengan teman-teman Palestin, tempat Jordan. Ini namanya lahjah. Kita nak dapatkan lahjah Arabi. Tuan-tuan, baiklah tadi. Sebab itu tak lepas. Tuan-tuan bayangkan tak lepas. Bila? Tuan-tuan, agaknya mungkin sembahyang pun tak jaga. Kita hari-hari paling tidaknya dalam tahiyat kita ada menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada sebut. Tapi kalau dalam sembahyang tak sebut tu. Bila kita nak sebut syahadah? Dalam keadaan yang biasa dalam hidup kita, perempuan, bila kita nak sebut syahadah? Bila? Dalam konteks mana tuan-tuan nak sebut syahadah? Pergi pasar sebut syahadah? Naik kereta sebut syahadah? Kan? Bermesra dengan suami sebut syahadah? Apa lagi? Apa lagi tuan-tuan? Di padang golf sebut syahadah? Sebut syahadah biasanya inilah rumah syahadah ni. Surah Al-Mukhlisin. Inilah kilang syahadah. Inilah bengkel syahadah. Betul tuan-tuan, serius. Inilah bengkel syahadah. This is the workshop for syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua,
Muslim personality. Yang itu tuan-tuan, yang itu bukan boleh sebut saja, sebut kena belajar sebut ni. Jangan malu-malu. Tuan-tuan, selepas ini nombor 2 saya nak bagi tahu anak-anak saya ni. Sebagai daripada cucu saya ni. Saya pun ada 13 cucu dah tuan-tuan Saya nak nasihatkan anak-anak dan cucu di depan saya ni. Tuan-tuan hal agama ni jangan malu-malu. Tadi sebutan-sebutan tu cuba, saya rasa imam ni tak ada masalah rasanya. Suami jumpa dia, Ustaz, boleh tak satu hari nanti dalam seminggu ni, kalau saya dengan isteri, dengan 2 orang anak jumpa Ustaz, untuk tasmihkan bacaan-bacaan dalam salat, khusus Al-Fatihah. Sebab Fatihah itu syarat sah dan rukun daripada salat. Serius tuan-tuan. Kalau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak boleh. Tak betul. Bukan alamin. Bukan alif, bukan hamzah. Ain. So itu kena tuan-tuan. Jangan malu-malu. Sebab kalau tak betul disebut, Fatihah tak betul disebut, tuan-tuan boleh menyebut tapi tidak cuba menyebut dengan betul, boleh belajar tapi tak cuba nak belajar. Satu huruf yang salah disebut dengan tidak belajar, tahu dah silap, tak mau belajar, sembahyang tidak sah. Tanya ustaz yang datang. Dengar ni kat sini tiap malam ustaz. Jadi apa dalam Al-Quran baca Fatihah, doa iftitah tuan-tuan balik pumpah balik, tes anak kita yang umur 18 tahun tu, satu yang umur 13 tahun, satu umur 7 tahun, tes 3 baca doa iftitah. Tak boleh baca tuan, tak boleh baca secara yang sepatutnya doa iftitah dibaca. Banyak dia punya catch kat situ. There's a lot of catching places there kat ruangan kita yang biasanya di situlah silap tak betul disebut. Takkan kita tuan-tuan boleh dapat first degree, first class, tapi doa iftitah tak boleh baca. Macam mana nak dibuat Allah? Baik tadi akidah, syariah ni tuan-tuan, saya nak sebut satu perkara di malam ni. Tuan-tuan berhentilah merokok tuan-tuan. Kalau perempuan ada yang merokok, sebab saya biasa tengok sangat perempuan Melayu merokok biasa keluar depan-depan kita tuan-tuan. Dia punya bekas rokok tu, dia punya tempat rokok tu punya sophisticated tuan-tuan. Dia punya keliling tu a gold lining, gold, must be a solid gold. Dia punches depan kita tuan-tuan, bukan ronsen tu lama. Dia boleh tarik perempuan betul ni depan saya ni. Haram. Satu dunia mengharamkan rokok. Saya biasa dekat Selangor. Ini Selangor kan? Saya dulu eksko agama, tahu kan? Jadi tuan-tuan, haram kita dah mewartakan dalam di Selangor. Rokok termasuk dalam vape. Ini ada vapor sedikit. Haram. Tuan-tuan cuba bayangkan macam mana benda yang haram ada dalam bilik, macam mana benda yang haram ada dalam bilik tidur, macam mana benda yang haram ada bilik tetamu, macam mana benda yang haram ada dalam kereta, macam mana benda yang haram bawa sembahyang pula. Masa rokok terjatuh pula biasanya hijau. Betul tuan-tuan, ini serius lah, serius. Tak boleh, haram. Boleh kita buat betul-betul brandy haram kan, brandy yang kecil tu, atau kita ambil lah the red wine, saya botol kecil tu, tahu sini sujud super lah ada rokok tu. Berhenti merokok tuan, serius.
Kalau tuan-tuan dengar ucapan saya di Parlimen, that was long time ago, masa saya jadi ahli Parlimen kan ya. Saya diberikan tuan oleh speaker hari itu berucap 1 jam 20 minit. Ketika itu mudah sikit nak berucap lama. Cerita rokok. Ada dalam YouTube ada, tuan-tuan tengok. Pergi Hasan Muhammad Ali YouTube. Saudara yang saya muliakan sekalian, ini adalah benda-benda yang perlu. Sebab kalau misalnya tuan-tuan rokok di bawah masuk dekat sini, kan, hisap di luar tapi masuk di sini, hai, tak boleh tuan-tuan. Rumah ini, the purity of this house is too pure. It's too pure to accommodate people who are too dirty. Siapa dia? Rokok. Haram, dirty. Jadi kalau bolehlah saya datang ni, tuan perempuan sokong saya, perempuan pun dah banyak dah meletik kat suami pun dah dekat 11 kali janji, tapi tak ditepatilah. Sendiri rokok ni nak berhenti rokok. Okey, itu saya cerita tu dalam konteks syariah ni nak jaga al-ahkamul khamsah, rukun yang 5, hukum yang 5. Senang aja. Maknanya yang haram jangan ambil di rumah. Kalau boleh yang makruh pun jangan ambil di rumah. Apa yang ada di rumah? Yang wajib ada di rumah, yang halal ada di rumah, yang sunat-sunat ada di rumah, yang syubhat jangan ada di rumah. Senang aja tuan-tuan. Mana nak tahu semua tu? Datanglah kuliah dekat sini, dengar. Saya punya seronok tuan-tuan. Saya pergi di mana-mana pun tuan-tuan, biasanya ada kuliah duha. Saya pergi kuliah duha. Saya suka betul kuliah duha ni. Hari Rabu tak kisah hari apalah. Biasanya yang hadir tu 95% orang perempuan. Punya seronok saya tengok tuan-tuan. So serius orang perempuan ni. Ada depan saya 200 orang misalnya tuan-tuan ni. Kita buat di Pulau Pinang kan, di Kepala Batas. 200 orang. Semuanya tuan-tuan ambil rehal kecil, ambil buku catatan, tulis. Oh, saya tengok disiplin. Yang laki-laki apa buat ini? Engkau ceritalah apa pun. Itulah dia tuan-tuan. Saya tabirlah kepada wanita-wanita betul tuan. Serius dia. Dan saya tengok tu, bila saya pergi Johor, serupa aja disiplin wanita ni, disiplin tentang ilmu. Kita berseronok tengok. Yang ketiga, syariah, akidah, syariah, akhlak. Saya nak sikit dulu mana. Saya dah tulis 40 buku. Saya tulis 40. Ini buku yang ke-41. Ini baru dalam 8 minggu. Ini buku yang ke-41 dah. Tajuk buku ni tuan-tuan, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Apa saya nak? Selama 40 tahun saya buat sama camp Smart Learning Parenting. Saya tengok anak-anak kita ni puaslah tuan-tuan, tak maaf. Tak boleh ditegur, tak ada ikut peraturan. Cikgu-cikgu sekolah pun pening kepala. I'm sure adalah teacher sini. Ustaz pun teacher rasanya, pening kepala. Tengok budak-budak sosial dia, budak perempuan yang boleh tepuk-tepuk laki-laki ni begitu saja di sekolah. Itu macam mereka. Tapi apa yang saya nak sebut saudara, berikutan dengan itu, mereka sudah sampai satu peringkat. Ustaz, kalau saya tak betul, kalau misalnya dalam situasi tuan-tuan tak betul, tuan-tuan mamah sajalah benda ni. Sampai kepada peringkat yang saya perhatikan sekarang ni tuan-tuan, anak kita tidak minat. Apa saja yang namanya ada unsur agama, mereka tak minat. Contoh, baca Quran tak minat, kelas Quran tak minat. Apa lagi? Ziarah orang sakit, pakcik dia sendiri sakit, tak minat. Mati pakcik dia yang sakit tu, mak dia ajak pergi, ayah dia ajak pergi. Tu ayah tolak, tidaklah ayah pergilah, mama pergilah. Tak minat. Pasal nak menziarah orang sakit tak boleh pakai seluar yang genting-genting tu, tak boleh.
Nak menziarah orang meninggal tak boleh kalau tidak pakai tudung yang sesuai. Nak menziarah orang meninggal kenalah pakai kelubung-kelubung tu. Itu dia dah itu. Apa lagi tuan-tuan yang baik? Mengkhidmati mak. Mak balik pasar, mak pergi pasar, mak yang potong bawang, mak yang potong cili, mak yang potong sayur, mak yang siang ikan, mak yang goreng ikan, mak yang gulai ikan. Anak kita tukang makan gulai ikan aja. Itulah anak kita. Habis makan tuan-tuan, menantu datang ujung minggu, kalau ada menantu lah, letak kat sinki. Mak yang 69 tahun tu lah pasal tingkat dia tetap sedikit. Anak inilah yang saya nak bentuk tuan-tuan. Saya nak bentuk anak ini menjadikan mereka anak yang soleh, anak yang soleha. Gunanya besok masa tuan-tuan berada dalam situasi nazak, namanya sakratul maut. Sakratul maut, kira-kira 15 minit lagi nak mati, 10 minit lagi nak mati, 5 minit lagi nak mati, 2 minit lagi nak mati, 1 minit lagi nak mati. Apa peranan anak-anak kita? Di mana anak-anak kita? Tahu tak dia nak buat apa? Tahu tak dia nak duduk di mana? Tahu tak dia nak baca apa? Inilah saya bekalkan kepada mereka. Saya tengok tuan-tuan ya, ialah banyak orang mati panggil saya, biasanya agaknya orang-orang anggap saya ni mungkin tahu-tahu sikit-sikit je tentang hal. Tengok orang yang nak pergi selama-lamanya di tempat. Tengok anak-anak tak ada. Kerana anak kalau perempuan tu tak ada duduk mak gitu nak mati tu, tuan tahulah macam-macam jenis nak mati ni. Lagi anak dara kita, we are scared. Oh. Macam mana you tinggalkan mak you sedang bersabung di saat akhir ni? Macam mana you tinggalkan dia? You tak talqinkan dia. Allah. Okey, nombor 2. Ini buku yang ke-42. Sama lebih kurang ni. Ini kembar. Buku yang ke-42 ni tajuk dia Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Apa saya buat? Saya nak pujuk diri saya, nak pujuk teman-teman seluruhnya. Mati sebagai Muslim, bukan mati sebagai urban scientist. Mati sebagai Muslim, bukan mati sebagai the surgeon. Mati sebagai Muslim, bukan mati sebagai ketua polis negeri Selangor. Mati sebagai Muslim. So yang ini mati sebagai Muslim. Dan tuan-tuan, doa yang biasa dibaca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa ya Allah, matikan aku mati yang baik. Apa mati yang baik? Mati yang baik, kalimat terakhir yang keluar daripada mulut kita, itulah skrip terakhir. Apa dia skripnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya berhati tu, minta maaf lah tuan-tuan ya. Saya dulu ada parlimen, saya adun, saya exco. Yalah, dari segi apa pun, kadang orang tanya tuan Ustaz datang ni macam mana ni? Orang mesti tanya, berapa nak bayar Ustaz ni? Saya tak perlu apa-apa bayar, tapi infak saja kepada anjung husnul khatimah yang saya dah sebut ni. Saya ada 3 pencen Ustaz. Pencen ahli parlimen, pencen ahli Dewan Undangan Negeri, pencen exco. InsyaAllah berapa jumlahnya biar saya seorang tahu. Jadi saya tak perlulah itu semua, bagilah jawab ceramah lain. Tapi saya perlu tuan-tuan isi dalam tabung kita, namanya tabung husnul khatimah, anjung husnul khatimah. Jadi yang ini tuan-tuan buat, insyaAllah buku ni 2 ni. Mana tadi teman saya ada di luar kat mana, luar sana ada di luar kat sana luar. Boleh dapat di luar di sana. InsyaAllah kalau misalnya ada sesiapa kat sini boleh uruskan, kita boleh hantar. Buku ni tak ada di kedai, kita boleh hantar. InsyaAllah tuan-tuan ada orang yang boleh koordinate, InsyaAllah berikan bayaran dia melalui online banking. InsyaAllah kita akan hantar buku ni. Okey, yang akhirnya saya nak cerita sikit aja tentang
Apa, bagi wakil aja. Wanita tolong bagikan wakil aja. Tolong bagikan wakil boleh. Okey. Okey. Right. Tuan-tuan banyak. Tuan-tuan dengar sikit je. Saya nak ambil macam sikit je. Saya sekarang ini mewakili Yayasan Sabha, nama dia. Yayasan Sabha. Itu yayasan non-profit making, NGO. Yayasan Sabha bergabung dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Tahu kan? Perbadanan Wakaf Selangor anak syarikat Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, anak syarikat MAIS. Gabung Perbadanan Wakaf dengan kami yayasan gabung nak membangunkan Anjung Husnul Khatimah. Tempatnya di mana? Dekat je kat sini tuan. Di Sungai Semukis, Ulu Langat, Batu 15. Tak apa jauh lah kat sini. Kan keluar sini pergi Kajang terus Batu 10 tu masuk ke Ulu Langat, kejap aja lah, dekat-dekat Petronas agak sikit. Itu tadi. Okey. Apa gunanya Anjung Husnul Khatimah ni? Anjung Husnul Khatimah ni dengan tanah, dengan bangunan 13 juta ringgit. 13 juta. Dibangunkan secara wakaf, zakat, wakaf, zakat, sedekah, infak, amal jariah, fisabilillah, fidyah. Bangunkan, kita nak kumpulkan wang-wang itu untuk membangunkannya. Okey, kita tengok ada masjid. Masjid itu lebih besar daripada surau ini tuan-tuan, untuk 1000 orang. Lebih besar, mungkin 2 kali daripada surau ni kot masjid ni, untuk akomodir 1000 orang. Itu sudah ditaja, ada orang taja dekat masjid tu. Kemudian tu yang tengah-tengah tu ada bangunan tengah-tengah tu. Kat sini ada lagi tak? Ada lagi. Ada sahabat-sahabat saya tak dapat kat sini. Kat depan-depan ni. Bawah ni kat depan-depan. Ada lagi. Bagi-bagi. Okey. Tuan-tuan, masjidnya boleh menampung 1000 orang. Dan di tengah-tengah tu ada bangunan yang besar sikit tengah-tengah. Itu 15 fully aircon lecture halls. 15 fully aircon lecture halls. Itu pun sudah ditaja. Ada orang taja lah tuan-tuan. Tapi yang lain-lainnya ada orang nak taja semua sekali. Provider dia kata dah dapat semua technicalities-nya. Ada satu orang tuan-tuan nak taja semuanya sekali. Tapi saya kata saya tak berapa setuju. Sebab saya nak war-warkan kepada Muslim seramai-ramainya, biar kita sama-sama bangunkan supaya nama-nama tuan-tuan akan terpahat di pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Gunanya tuan-tuan dengar bangunan ni gunanya nak memanggil manusia, mari. Apa dia? Mari kita mati dalam husnul khatimah. Macam mana nak mati husnul khatimah? Yang umur 40, 50, 60, 70 macam kita semua ni, dalam masa 2 tahun, datang 5 kali. Setiap kali datang 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Habis 3 hari 2 malam balik, orang lain masuk. Habis 3 hari 2 malam balik, orang lain masuk. Setiap hari di tempat itu ada 250 orang yang datang dari seluruh Malaysia, termasuk Singapura, Brunei, Selatan Thailand dan juga Indonesia. Datang itu. Tu kan. Okey, itu yang 40, 50, 60, 70, 80, 90 tak? 90 bolehlah 90. Okey tuan-tuan dan puan. Supaya mati dalam husnul khatimah. Ada dia modul-modul. Modul 1, modul 2. Dia boleh pilih tarikh dia. Antara modul 1 dengan modul 2 mungkin 3 bulan jarak dia. Itu sukatilah dia pilih. Program yang kedua untuk anak-anak. Ini penting tuan-tuan untuk anak-anak ni. Make sure besok dah siap dalam 1 tahun setengah daripada sekarang. I want to see children from Pelangi ni kan, Pelangi, Taman Pelangi, Taman Pelangi 2, semuanya 2, Taman Pelangi semuanya 2. Okey, Taman Pelangi semuanya 2 datang. Anak-anak ni, tuan-tuan, yang kecil-kecil tak payah datang. Yang kedatang ni sejak umur 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, yang ada mak bapak, yang masih hidup, sama ada mak, ada ayah, sama ada dua-dua sekali atau salah seorang daripadanya. Datang tuan-tuan, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam dia datang, ada 4 modul, dia boleh ikut satu-satu antaranya dengan tarikh pilihan mereka sendiri. Tuan-tuan dengar modul yang pertama, 3 hari 2 malam. Apa nama modulnya? Kasih sayang dan adab tertib menjaga ibu bapa. Kasih sayang dan adab tertib menjaga ibu bapa. Tuan-tuan mungkin tak ada umur macam saya lagi. Tuan-tuan umur macam saya, I got 8 children, I got 13 grandchildren.
Anak kita jeling kita sikit pun, isteri saya masuk bilik dah ambil tisu labai mata dia dah. Tuan, kita dah umur macam ini, we tend to be becoming more and more extra sensitive. Dan kadang-kadang anak kita pergi makan malam, malam sebab isyak dia pergi keluar, balik memang dah beritahu makan. Kok balik itu adalah sebelah ke roti canai yang dimakan tak habis, bawa balik bagi mak dan ayah makan. Tak ada. Itulah dia. Dia punya menantu kita, isteri dia, menantu kita perempuan, anak kita laki-laki. Allah tak pernah menunjuk muka yang manis daripada balik kerja. Tandanya punya tanda nak pandang bapak mentua, mak mentua tinggal sekejap dekat rumah dia. Masuk bilik, kunci bilik, tuan-tuan. Dah siap makan, orang gaji panggil, baru dia keluar. Inilah yang berlaku. Jadi anak-anak ini dikursuskan apa dia, kasih sayang dan adab tertib, menjaga ibu bapa. Supaya menjaga ibu bapa ni, tuan-tuan, bagi dia air sikit aja, satu teguk. Seluruhnya tuan-tuan tak jaga dia, tapi dia akhirnya bagi satu teguk air, tuan-tuan tuang, bagi dia dengan hormatnya, tunjuk, tengok dia minum. Satu teguk itu sudah cukup terbukanya seluas pintu syurga untuk tuan-tuan. Saya nak sebut yang satu orang lupa saya, Umar. Ya Umar, aku menkhidmati ibuku yang sakit. Orang Melayu kata busung ni sakit, nanah, buncit itu nanah. Apa dia kata kepada Sayyidina Umar? Selama dekat 13 tahun aku sedut nanah dia. Orang ni sebut aku sedut nanah. Pagi aku sedut, tengah hari aku sedut, malam aku sedut, bangun tidur aku sedut lagi. 13 tahun. Akulah yang memandikan, akulah yang melahirkan, akulah yang membedakkan, akulah yang membajukan, akulah yang semuanya aku buat. Sudahkah dengan khidmat aku itu menyebabkan Allah membuka pintu syurga buat aku, wahai Umar bin Khattab? Apa jawab Umar tu kan? Perhebatan kau selama 13 tahun yang kau sebut kepada aku tadi tak sama nilainya dengan sebutir air titik air susu yang dimasukkan ke mulut engkau. Bagi tahu anak kita di mana tempat nak derhaka kepada mak ni, di mana. Ustaz, satu hari nanti bila-bila saya lapang, Ustaz, saya tak ceritalah dengan mak bapak dan anak-anak, tapi yang datang ni mesti anak-anak mak dan bapak. Saya nak cerita hal ni, tuan-tuan. Saya nak cerita macam mana pentingnya agama. Mesti anchornya, your anchor in your home is the religion. That is the anchor. Without the anchor, you live in total blindness. You live in a total emptiness. Saya tak tahu lagi nak sebut macam mana. So itu saudara, balik tadi. Saya harap insyaAllah tadi yang pertama. Yang kedua, anak kita datang kali yang kedua 3 hari 2 malam. Apa ilmunya? Tuan-tuan dengar ilmunya. Mengurus ibu bapa yang sedang nazak. Ada ke orang buat? Tak ada orang buat, tuan-tuan. Tak ada dalam dunia ni. Saya, tuan-tuan, pergilah ke Google. Ada tak orang buat namanya Husnul Khatimah, satu bangunan untuk melatih orang-orang supaya mati dalam Husnul Khatimah. Modul yang kedua, nama modul itu ialah mengurus ibu bapa yang sedang nazak. Kalau tidak, dia latih anak kita, didedahkan, tuan-tuan. Tahu ke dia? Akhirnya diserah kepada masjid dan surau. Sini ada mandikan mayat? Tak ada, belum ada. Kat masjid dia, di masjid. Sini pun ada juga? Ada. Okey. Diserah kepada surau. Surau Mukhlasin. Kalau dia mati pukul 3 pagi, siapa nak mentalkinkan dia? Bilal ni nak pergi rumah kita mentalkinkan dia. Bilal ni nak pergi Hospital Putrajaya nak mentalkinkan dia. Inilah tuan-tuan anak-anak kita ni, tuan-tuan tengok. Tuan-tuan akan mati. Saya mati, tuan-tuan mati. Saya tak tahu antara saya dengan tuan-tuan. Tuan-tuan muda daripada saya lagi ni. Siapa mati dulu saya pun tak tahu. Ikut ramalan saya, tuan-tuan mati dulu ni. Tuan-tuan apa ni mati sekalian ni? Yang ketiga, datang kali yang ketiga, tuan-tuan, bila ayah dan ibu habis nyawa,
4 perkara. Saya dah bagi tahu anak saya videokan, dan saya bagi sekeping seorang. Wasiat akhir saya pada anak-anak saya, apa dia? Bila ayah dah mati, mama mati, either one of us dying, kamu buat 3 perkara, 4 perkara. Jangan bagi orang lain buat, tangan kamu buat. Orang masjid ajar saja, coach saja, kamu buat, tangan kamu buat. Apa dia? Memandikan, kamu buat. Jangan orang lain pegang jenazah ayah, jangan. Kamu buat. Saya bagi tahu anak saya dan menantu saya. Nombor 2, mengkafankan, kamu buat. Yang ketiga, menyembahnya. Saya dah bagi tahu, saya ada anak lelaki 5, anak perempuan 3. Saya dah bagi tahu nama, dalam video tak ada apa nama. Boy, anak lelaki saya nombor 2, perempuan yang pertama perempuan nombor 2. Boy, you become the first imam. Pasal rumah saya dekat dengan masjid, dalam 28 langkah saja. Saya nak 2 kali solat. Saya bagi tahu anak saya, wasiat saya 2 kali solat. Satu di rumah untuk keluarga terdekat, satu lagi di masjid. Di rumah saya kata anak lelaki nombor 2, kau jadi imam. Di masjid, imam masjid tempat saya tuan, Masjid Ghufran, imamnya ada PhD tuan. PhD dalam Islamic Finance. PhD tuan-tuan, lecturer, jadi imam. Dr. Syahid nama dia. Dr. Syahid jadi makmum, anak saya jadi imam. Saya bagi tahu dah. Bila jenazah ayah dipindahkan dari rumah ke masjid untuk solat jenazah yang kedua, engkau imam. Nama dia Atid, engkau imam. Saya dah bagi tahu dah. Habis, kalau saya dikebumikan di perkuburan Kiara namanya. Kiara tu daripada rumah saya dalam 7 minit gitu saja. Saya dah bagi tahu, orang lain jangan sambut jenazah ayah. Kamu 5 orang, termasuk menantu tadi ada 6 orang. Kamu sambut jenazah ayah. Kamu letakkan ke liang lahat, kamu sendingkan menghadap kiblat dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kemesraan, dengan penuh penghormatan. Yang orang lain tak ada hubungan darah dengan ayah tidak akan buat begitu. habis kampus, kamu anak yang ketiga namanya Rafiq. Rafiq, talkinkan ayah, doakan ayah. Datang kali yang keempat tuan-tuan, apa yang nak dibagi? Tuan-tuan dengar ilmu ni. Yang keempat, mengurus harta tinggalan ibu bapa bagi mengelakkan pertelingkahan ahli waris. Inilah tuan-tuan, adik-beradik tak bertegur sampai mati sebab harta yang tinggalkan menjadi dispute sampailah akhirnya tak bertegur sampai mati. Tuan-tuan, kalau anak-anak tak bertegur satu hal, tapi masalah besarnya apa nak jadi kepada roh di alam barzah? Damai tak damai dengan anak bergaduhkan harta, macam mana kita di alam barzah? Inilah tuan-tuan yang saya sedang buat sekarang ni. Saya pusing satu negara, saya bawakan tuan-tuan, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, supaya itu menjadi household words. I want the husnul khatimah to become household words. Each one of us, the mother, the father, the children, akan sebut hari-hari husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dan mati dalam husnul khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah tuan-tuan dah dapat brochuresnya, ada flyersnya. Undinglah dengan suami, unding dengan anak-anak, unding untuk tuan-tuan bantu sama-sama. Mari kita jayakan ini non-profit making. Saya ni tuan-tuan, ni buku yang saya tulis ni, buku yang saya tulis, buku yang saya karang, buku yang saya edar, buku yang saya cetak ni, hasilnya sehingga ni saya tak ambil satu sen pun. Seluruhnya saya masukkan dalam akaun Anjung Husnul Khatimah. Jadi mudah-mudahanlah Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Tuan-tuan, insyaAllah akhirnya kita sikit tuan-tuan ya, kita zikir sikit 1 minit. Zikir husnul khatimah 1 minit, insyaAllah. Lau bukan tuan-tuan ya, lau mana kita punya Bilal, kita punya suara Bilal yang merdu, yang hebat tu ya. Mari kita alunkan insyaAllah supaya didengar sampai malaikat yang mengusuk, yang menanggung arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, dan malaikat menyebutkan subhanallah kepada kita dan memuliakan insyaAllah Allah keampunan kepada kita insyaAllah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah skrip terakhir nanti. Inilah kata-kata yang terakhir, inilah kalimat yang terakhir. These are the final phrases yang akan keluar daripada mulut tuan-tuan, mulut perempuan, mulut anak-anak, mulut adik-adik saya yang ada dekat sini, cucu-cucu yang ada di sini. Mari kita ucapkan minta kepada Allah nanti kalimat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan, cukup setakat itu. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Muhammad Fauzi Ahmad. Terima kasih kepada jawatan kuasanya. Terima kasih kepada Tuan Imam kita. Terima kasih kepada seluruh yang hadir, yang mengenali saya, yang tidak mengenali saya pun. InsyaAllah kita harap pertemuan ini tuan-tuan akan menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk kita dalam menjalani hidup. Jangan lupa tuan-tuan, kita harus mati membawa satu personality. Personality itu ialah personality Muslim. Sebagaimana yang saya bincangkan sebentar tadi, siapa dia personality Muslim? InsyaAllah Allah memberikan kekuatan kepada kita. Sekali lagi tuan-tuan, buku ni ada di sana kan, ada Syafiq di sebelah sini, sini di luar ni. Dan insyaAllah tuan-tuan ni, saya harap yang flyers dan begitu jangan buang-buang saudara. Itulah sebagai daripada kunci-kunci kecil untuk buka pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan buang tuan-tuan, jangan buang. Jangan tuan-tuan lipat-lipat begitu, jangan. Dia ada maknanya tuan-tuan ni. Setiap satu tu ada makna. Itu untuk kita persembahkan di hadapan Allah. Yang itulah bahan bukti. Itulah di antara bahan bukti yang menunjukkan kita adalah Muslim, mukmin, dan akhirnya muttaqin dan muhsinin insyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.